Cek. Baru pula lama. Dulu. Pakai lain ni. Akan angkatkan aja. Pakai aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Okey, dengar balik tak suara? Katanya wayundabu lisami'ihi. Kita dalam sekarang ni kita masih lagi dalam bab azan dan iqamah. Katanya wayundabu lisami'ihi, dan disunatkan lisami'ihi kepada orang yang mendengarnya, orang yang mendengarnya azan. Dan sebenarnya masuk juga orang yang mendengar iqamah. Kita ada azan dan kita ada iqamah. Disunatkan kepada orang yang mendengarnya azan, dan masuk juga orang yang mendengar iqamah. Disunatkan an yaqula. Itu naib fa'il bagi yundabu. Walau junuban kita baca kediang. Disunatkan kepada orang yang mendengar azan an yaqul, bahawa dia berkata mithla qawlihi, seumpama perkataannya perkataan muazzin. Qawlihi qawlil muazzin. Orang yang mendengar azan sunat dia kata seumpama perkataan muazzin. Lagu mana muazzin kata, sunat dia kata. Baik. Okey, lagu mana muazzin kata, maka sunat dia kata. Baik. Lepas tu baru kita baca walau junuban wa haidan au fi qiraatin. Walau junuban ay walau kana junuban. Junuban khabar bagi kana yang dihadzaf. Walaupun dia saat itu, siapa dia saat itu? Sami', orang yang berjunub. Maksud dia berjunub, orang yang keluar mani tapi belum lagi mandi, ataupun orang yang jima' lepas tu dia belum lagi mandi. Itu maksud berjunub. Dia junuban, dia wasaf orang yang berjunub. Maksudnya orang yang ada padanya janabah. Dia janabah terjadi kerana salah satu daripada dua perkara. Yang pertama kerana dia keluar mani, yang keduanya kerana bersetubuh. Baik. Wa haidan, dan perempuan yang haid, sama juga dengan perempuan yang nifas. Au fi qiraatin, ataupun pada ketika membaca. Dia sedang baca Al-Quran, tiba-tiba dia dengar orang azan, maka sunat dia saat itu berkata seperti orang yang melaungkan azan kata. Lepas tu sunat dia kata tu bila? Aqibah. Aqibah maksudnya selepas. Dia aqibah ni selalu. Dia aqibah maksudnya selepas, selalu. Atau cakap kita aqibah kulli kalimatin, mengiringi setiap kalimah. Allahu akbar, Allahu akbar, ya Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, dia kata Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi setiap kalimah maksudnya apabila muadzin ucap setiap kalimah, maka dia terus
kata dia pun terus sebut lafaz azan. Dia maksud kalimah, dia asal kalimah dalam nahu, berkata molek. Asal kalimah dalam nahu adalah qaulun mufradun, perkataan yang tunggal. Kita dalam nahu kita ada kalimah. Betul tak gitu? Kita ada kalimah, kita ada kalam, kalimah. Lepas tu qaul. Kalimah adalah qaulun mufradun, perkataan yang tunggal tu dipanggil kalimah. Perkataan yang tunggal tu dipanggil kalimah. Tapi kalimah di sini dengan makna jumlah, bukan kalimah. Kalau kalimah Allah satu kalimah, akbar satu kalimah. Jadi tok bila kata Allah, kita selalu dah Allah. Akbar kita kata akbar. Okey, jelas tak? Nah, jadi yang dimaksud dengan setiap kalimah di sini adalah setiap jumlah. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, satu. Lepas tu dia pun kata Allahu akbar, Allahu akbar. Wa fil hay'alatain, dan pada dua hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia al hay'alatain maksudnya hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sunat dia kata benda? Dia kata la haula wala quwwata illa billah. Baik. Wa fi salatu khairum minan naum. Kita pakai baris hikayah. Wa fi as-salatu khairum minan naum. Apa baca wa fi as-salatu? Wa fi as-salatu, sedangkan fi tu harajar, tu dipanggil benda baris hikayah. Wa fi qaulil muadzin as-salatu khairum minan naum. Itu maksudnya, dan pada perkataan muadzin as-salatu khairum minan naum, sunat kita kata sadaqta wa barirta. Dia hak yang afsah kena baca wa barirta. Tetapi ada juga riwayat, ataupun ada juga, bukan riwayat, ada juga pandangan yang mengatakan baca wa bararta. Jadi boleh baca dua, barirta, bararta. Cuma pandangan hak yang, ataupun daripada sudut penggunaan lughah, hak yang lebih fasihnya adalah barirta, sadaqta wa barirta. Wa fi kalimatayil iqamah, wa fi kalimatayil iqamah, asalnya kalimataini, dan pada dua kalimah iqamah. Maksud dia dua kalimah iqamah tu, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Baca molek qad qamatis salatu. Ada orang baca qad qamatus salah. Tu salah, bukan qad qamatus salah. Qad qamat tu asalnya qamat, qama fa'il madhi, masuk tak taknis, maksudnya berhubung dengan tak taknis sakinah, jadi qamat. As-salah alif lam depan, jadi berjumpa dua mati, maka kena bagi huruf yang pertama baris bawah, qad qamatis salatu. As-salatu fa'il. Ada orang baca pula setengah qad qamatis salati, qad qamatis salah. Pula dah. Tu salah juga. Tak tahu nahu mana, nahu dia belajar mana. Nahu saat ni tu. Yang mana tak tahu. Belajar kedai kopi kali nahu. Dia bukan qad qamatis salati. Dia benda qad qamatis salatu. Berarti molek tu qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Cuma yang kedua kita berhenti ya, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dan pada dua kalimah al-iqamah, maksudnya qad qamatis salah, qad qamatis salah, dua kalimah di situ. Qad qamatis salah satu, qad qamatis salah. Tengok diguna dua kalimah. Sedangkan kalimah ke jumlah tu. Jumlah ke kalimah? Ni. Jumlah. Betul tak gitu? Tengok guna perkataan dua. Sunat dia kata ni, aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamaha Allahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu wa ja'alani min salihi ahliha. Wa ja'alani min salihi ahliha. Baik. Okey, jelas situ cuma ada beberapa perkara yang ana kena sebut juga. Yang pertamanya adalah
Apabila dia kata sunat bagi orang yang mendengar azan, dia kena kata seumpama perkataannya. Seumpama perkataan muazzin. Dia kena kata seumpama perkataan muazzin. Cakap kita jawab azan, sunat kita jawab azan, sunat kita jawab iqamah. Dia dalam azan, mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada hadis Abi Mahdhurah, bahawasanya sunat tarji' di dalam azan. Nanti kita nak bincang masalah lain sebenarnya, tapi kita kena datangkan muqaddimah. Sunat kita melakukan tarji'. Tarji' ni adalah melafazkan dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada melafazkan secara kuat. Itu tarji'. Ada sebahagian daripada Tok Bilal tempat kita tu, habis kalimah azan dia ulang. Itu salah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Betul? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu salah. Tu bukan tarji' tu. Allahu Rabbi. Tu kena perhati molek. Jadi kalau tahu tu kena tegur Tok Imam. Kena perbetul. Baik, tarji' bukan begitu. Tarji' benda tarji' kita menyebut dua kalimah syahadah secara perlahan sebelum daripada kita menyebut dua kalimah syahadah secara nyari. Lagu mana? Orang bang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu dia tarji'. Tarji' ni asal makna tarji' daripada perkataan raja'a. Daripada thulathi mujarrad dia raja'a. Raja'a rujuk, kembali. Tarji' ni digunakan untuk kali hak yang pertama ke hak yang kedua. Hak yang masyhur hak yang pertama, tapi ada pandangan hak yang kedua. Tak apalah, tak ada masalah lah. Yang penting tu maksud tarji'. Okey jelas kan? Nampak tak itu tarji' tu? Tarji' adalah kita menyebut dua kalimah syahadah secara perlahan, barulah kita menyaringkan dua kalimah syahadah tersebut. Habis dulu dua kalimah syahadah. Lepas daripada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sebelum nyaringkan asyhadu an la ilaha illallah, kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tu dipanggil benda tarji'. Bukan tarji' adalah setiap jumlah kalimah azan semuanya dibaca perlahan sebelum daripada dinyaringkan. Hak tu adalah salah. Okey jelas. Okey, ni sebenarnya kita bukan nak cerita bab tarji'. Tarji' kita perbahasan lain. Cuma oleh kerana kita nak sebut satu masalah yang lain. Jadi apabila pengarang kata sunat bagi orang yang mendengar, sunat bagi orang yang mendengar azan, dia kena kata sebagaimana apa yang dikata oleh Bilal. Oleh orang yang azan dah. Jadi bermaknanya ataupun soalannya, adakah sunat juga dia ucapkan tarji' sebagaimana Tok Bilal ucap tarji'? Jelas tak? Faham tak kian? Kalau Allahu akbar, Allahu akbar, tu jelas. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi sekarang ni Tok Bilal tarji'. Maksudnya menyebut mana? Secara perlahan. Sunat tak? Kita orang yang dengar. Baik. Mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i sunat. Sebab Rasul kata idza sami'tul muadzin, apabila mun dengar orang bang. Okey, mun dengar orang bang. Faqulu mithla ma yaquluhu. Mun kena kata seumpama apa yang dia kata. Jadi oleh kerana tarji' tu dilafazkan oleh muazzin, maka sunat juga kita lafazkan tarji' tersebut. Jadi bermakna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua sekali 8 kali. Betul? 4 kali secara perlahan, 4 kali secara nyaring. 8 kali sunat kita sebut. Okey, jelas. Satu. Yang keduanya, orang yang jauh daripada masjid. Orang yang jauh daripada masjid, dia dengar. Sebab sekarang ni pakai speaker. Betul tak? Dia dengar sebab dia sekarang ni pakai
pakai speaker. Dia dengar. Cuma kadang-kadang masa tarjih saat ni tu dia dengar. Berarti molek. Dia tidak dengar masa tarjih. Tetapi dia tahu Bilal sedang melakukan tarjih. Buktinya selepas daripada dia lafazkan ataupun dia laungkan Allahu Akbar yang kedua, dia senyap sekejap. Okey. Nampak? Sekarang ni dia dengar tak tu? Dia tak dengar. Cuma dia tahu Bilal sedang mentarjihkan. Jelas? Adakah sunat dia jawab juga, maksudnya dia kata juga, ataupun tidak disunatkan? Dalam masalah ni ada khilaf. Okey, boleh faham tak? Kalau dia dengar, jelas. Sebab sunat dia sebut. Sunat dia jawab. Kita kata jawab azam lah kan. Sunat dia jawab. Sebab dia? Sebab Rasul kata, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Mungkin kata seumpama dia benda yang dia kata. Jelas kan? Kalau dengar, sekarang ni tak dengar. Nah, kalau tu imam tak apa, hidup masjid. Tak bila tarjih dia dengar. Kita hak yang duk jauh Zo pula benda. Carry sedang ambil daun balik angin. Duk jauh sikit. Dengar ke tak? Tak dengar masa tarjih tu. Faham? Okey, sunat tak kata. Maka masalah ni berlaku khilaf. Sebahagian ulama kata tak sunat sebab mu tak dengar. Sebahagian ulama kata sunat sebab Rasulullah khabar dalam hadis, "Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Rasul tak kata faqulu mithla ma sami'tum. Okey, reti tak? Ataupun faqulu mithla ma tasma'un. Atau lebih betul. Okey. Rasul kata mu kena kata mithla ma yaqul, seumpama apa yang dia kata. Rasul tak kata faqulu mithla ma tasma'un. Mu kena kata sebagaimana seumpama mu dengar. Okey, boleh faham? Jadi oleh kerana Rasul kata mu kena kata seumpama dia kata, jadi bermakna mu tak dengar sekalipun sebahagian daripada kalimah, tapi mu dengar azan secara keseluruhan dan mu tahu dia kata benda tu, maka tetap sunat mu kata. Okey, jelas tak? Okey, habis satu. Berapa dah? Dua dah kan? Yang ketiga, anda sebenarnya tak mahu panjang-panjang. Kita nak urang pendek-pendek aja. Cuma benda ni benda penting. Di tempat kita, di kawasan kita saja ni, di kawasan air jernih dengan Semaya ni. Semaya dengan air jernih ni boleh dikatakan satu kampung lah. Surah sahaja tak tahu berapa. Masjid tak tahu berapa. Kita ni panggil surah, tapi sebenarnya kita kosak masjid ni. Boleh niat itikaf atas ni. Yang kata pula tak ada kipas besar pun atas ni. Tak kira je. Bukan kira ada kipas gasi, tak kipas gasi. Tak kira. Tak ada dinding. Tak kira. Dia bukan mesti. Tu bukan syarat masjid. Mu jangan buat gitu tu memang. Bukan syarat masjid itu. Baik. Jadi, ni kita boleh niat itikaf. Sebab kita kosak masjid. Jadi pendek kata kalau kira masjid dua. Ni masjid jamek. Hak tu sungguh. Hak ni hak yang tidak rasmi. Dua. Lepas tu surah tak tahu banyak mana di kawasan Semaya dengan jenis. Surah benda surah Al-Huda. Lepas tu surah hak tepi jalan hak baru buat. Surah Jenis. Surah hak tempat rumah Tok Imam Mi hak dulu Tok Imam Mi tak? Ada. Lepas tu ada lagi surah layak. Ada se lagi mana tau? Orang kata ada se lagi. Dekat-dekat ni tak? Ada se lagi. Jadi maksudnya surah sini 5. Padahal kampung kecil je ni. Surah 5. Tu Kak Jipa lagi tau. 6. Kak Jipa lagi 6. Kak Mustakmir hak tidak berfusi 7. Surah kampung ni saja 7. Okey. Jadi maksud dia nak cerita tempat kita ni banyak masjid dan surah. Jadi lepas daripada masjid ni bang. Tiba-tiba masjid ni pula bang. Tiba-tiba masjid ni pula bang. Tiba-tiba di masjid ni pula bang. Adakah setiap kali kita dengar sunat kita jawab, ataupun hanya sunat kita jawab hak yang dekat dengan kita ke, ataupun hak yang kali pertama kita dengar ke mana? Mengikut mazhab Imam Syafi'i, berpandukan kepada zahir hadis bahawasanya setiap kali kita dengar orang yang melaungkan azan, sunat kita jawab. Sebab Rasul kata idza sami'tul muadzin, apabila mu dengar
orang yang melaungkan azan mu kena kata sebagaimana hak yang dia kata. Cuma hak yang paling kuat tuntutan sunat adalah hak yang pertama. Hak yang paling kuat tuntutan sunat adalah azan kali yang pertama. Tinggal lagi. Ada sebahagian daripada masjid mungkin tidak berlaku di tempat kita. Ada juga di tempat kita. Anda dengar siapa? Mana ke bawah? Anda dengar. Baru ni ada orang tanya Anda. Ada orang tanya soalan ni. Ada orang tanya. Dia kata masjid di tempat dia tu masuk azan, dia pasang kaset. Mungkin untuk bila kapung dia tak sedap belaka suara kali. Jadi pasang kaset. Dia pasang kaset. Mujur jadi Tok Imam dia tak pakai pasang kaset tak? Bawa handset saya tok sini je. Jadi Tok Imam nak uji buat suara sedap, pasang orang sedap-sedap. Pada Tok Imam tak sedap mana suara. Contoh kan? Tak ada lagi lah orang buat gitu. Kalau di negara Arab masa ada Syariah tu memang ada beberapa masjid buat lagu tu. Kita kata, Bah Mekah tu. Sama. 100% tak lagi sikit. Lah, rupanya baru kita pergi masjid tengok lah pasang kaset. Kita kata, pasang kaset. Jadi sekarang ni pasang kaset ada beberapa sudut yang perlu kita bincangkan. Cuma hak yang kita nak bincang sekarang ni bukan sudut apakah hukum boleh ke tak, memada ke tak, kita tak mau bincang tu. Kita nak bincang ketika kita dengar laungan azan yang dikumandangkan di masjid, tapi bukan daripada orang, tapi melalui kaset. Sebagai contoh, melalui kaset, adakah sunat kita jawab? Tak, tidak sunat kita jawab. Sebab apa dia? Sebab Rasul kata idza sami'tul muadzin, apabila mu dengar al-muadzin. Muadzin dia merujuk kepada orang yang kang al-muadzin adalah isim fa'il, merujuk kepada orang yang bersifat dengan sesuatu sifat. Maksudnya kaset saat itu bukan orang. Maksudnya bukan azan sungguh tu. Hak tu dipanggil azan tiruan, bukan azan sungguh. Okey, boleh faham? Bukan azan sungguh kaset. Jadi tak sunat kita jawab. Okey, boleh faham? Dan kalau nak jawab juga, maka kira kita saat ni tu hanya berzikir lah, bertakbir. Tak ada salah pun kita bertakbir. Tak ada masalah pun. Tiga lagi, kadang-kadang di tempat kita, orang bang di masjid negeri, kita duduk di Kemamang. Memang speaker kita tak dengar, tapi kita dengar melalui radio. Adakah sunat kita jawab? Ya, sunat kita jawab. Tapi kalau dengan syarat, benda tu live. Maksudnya, bukan rekod. Okey, boleh faham. Ini di antara benda yang penting, yang perlu kita kena sentuh dalam permasalahan jawab azan. Seterusnya, perkataan kalau kita dengar as-salatu khairum minan naum, dalam kitab ni dikata kita jawab sadaqta wa barirta. Kalau kita nak cari daripada sudut sandaran dalil yang sahih, memang tak ada. Memang tak ada kalau kita nak cari daripada sudut sandaran dalil yang sahih. Maksudnya kita tidak akan jumpa suatu sandaran sama ada daripada Quran ataupun hadis sahih yang menyebut secara jelas bahawasanya ketika Bilal mengatakan as-salatu khairum minan naum, sunat kita kata sadaqata wa barirta. Memang tak ada. Cuma ulama dia kata sunat kita kata sadaqta wa barirta. Ni sebahagian ulama, bukan semua, sebahagian ulama, antaranya pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dia melihat kerana munasabah. Kerana munasabah. Munasabah kalau Tok Bilal kata mana? As-salatu khairum minan naum, semayang lebih baik daripada tidur tu. Betul lah yang mukabah Tok Bilal. Akan munasabah. Sebab sadaqta makna benda sadaqta benar mu benar. Wa barirta makna benda wa barirta mu telah melakukan kebaikan yang besar, yang banyak. Tu mu telah melakukan kebaikan yang banyak, mu buat benda baik tau. Sebab mu kabur ke orang semayang tu lebih baik daripada tidur. Faham tak? As-salatu khairum minan naum makna benda semayang lebih baik daripada tidur. Kalau orang tidur juga, kalau dengar as-salatu khairum minan naum, bermakna dia tidak suka kepada kebaikan tu. Faham? Tidak suka kepada kebaikan. Jadi perkataan sadaqta wa barirta ataupun wa bararta yang afsah wa barirta sebenarnya tidak ada sandaran daripada dalil yang sahih. Namun ulama tetap kata sunat kita kata adalah kerana melihat kepada munasabah. Jelas tak?
munasabah. Sebab itulah ada juga sebahagian daripada ulama yang berpandangan bahawasanya dia kata sunat ketika tu bila kata as-salatu khairum minan naum, kita kata lagu mana as-salatu khairum minan naum. Dia kata lagu tu sebab Rasul kata apabila muazzin mendengar muazzin melaungkan azan, mu kata seperti benda yang dia kata. Mu kata sebagaimana mana dia kata. Kalau dia kata as-salatu khairum minan naum, mu kata as-salatu khairum minan naum. Manakala la haula wala quwata illa billah pada hayya 'alas salah tu ada hadis. Atau ada sandaran. Jadi Rasul kata mu kena kata seperti mana Tok Bilal kata, tapi di sana ada hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la haula wala quwata illa billah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi yang kita kena sebut juga, ada sebahagian daripada ulama dia kata kalau kita dengar Tok Bilal kata as-salatu khairum minan naum, hak sunat bukan kita kata sadaqta wa barita sebab tidak ada sandaran, bahkan kita kembali kepada asal, iaitu kita kata as-salatu khairum minan naum. Dan pandangan ni disebut di dalam sebahagian daripada kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia kata gua ni sunat kita kata gua ni sadaqa Rasulullah as-salatu khairum minan naum, telah benar oleh Rasulullah as-salatu khairum minan naum. Selagi perkataan aqamah Allah wa adamaha, ketika kita dengar perkataan qad qamatis salah, tiba-tiba kita kata sunat kita kata aqamah Allah wa adamaha. Dia sebenarnya sunat kita kata aqamah Allah wa adamaha, di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya, tapi dengan sanad yang dhaif. Hadis itu hadis dhaif, bukan hadis sahih. Maka tak ada masalah, boleh kita beramal dengan hadis dhaif. Tapi perkataan madamatis samawati wal ard, dia aqamah Allah wa adamaha, semoga Allah Subhanahu wa taala menegakkan solat tersebut dan mengekalkannya selama berkekalang langit dan bumi. Perkataan madamatis samawati wal ard hal tu tidak sabit dalam dalil yang sahih. Jadi pendek kata, kalau dok kata pun tidak menjadi masalah. Perkataan madamatis samawati wal ard, tapi nak kata pun tidak menjadi masalah. Tapi tidak ada dalam sandaran hadis yang sahih. Sama juga perkataan waja'alani min salihi ahliha, dan semoga Allah Taala menjadikan aku daripada salihi, daripada segala orang yang baik, daripada ahli sembahyang. Baik. Selesai situ ah. Seterusnya katanya fa in kana mujami'an. Maka sekiranya jika adalah ia kembali kepada sami'ul adhan, orang yang mendengar azan. Mujami'an, kana tu isim bagi kana, kembali dhamir mustatir takdir huwa, kembali kepada sami'ul adhan, jangan kembali kepada muazzin. Kembali kepada muazzin selok. Maka jika adalah ia kembali kepada muazzin mujami'an, sedang jima'. Doa lalu muazzin sedang jima' tengah bang. Silap dhamir jeng kering. Mana? Timang. Tak boleh tu bukan timbalek tu. Fa in kana fa in kana kembali kepada mana? Sami'ul adhan, orang yang mendengar azan, mujami'an, sedang bersetubuh. Au 'alal khala, duduk dalam tandah. Au musalliyan, ataupun sedang sembahyang. Dah nak buat mana? Katanya ajaba ba'da faraghih. Jawab bagi in kana. Dia kena jawab selepas daripada selesainya. Selepas daripada selesai jima', selepas daripada selesai qada hajat, selepas daripada selesai sembahyang. Lepas daripada selesai, jawab. Jelas tak? Seterusnya katanya wayundabu lil muadzini wa sami'ihi ba'da faraghihi as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disunatkan kepada muadzin. Disunatkan kepada muadzin wa sami'ihi, dan orang yang mendengarnya azan, ba'da faraghihi, selepas daripada selesainya azan. Orang yang muadzin sendiri, orang yang mendengar, selepas daripada selesai azan, sunat dia as-salatu 'ala nabi, selawat atas nabi.
La ilaha illallah, kita la ilaha illallah, lepas tu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ikutlah, yang penting selawat kepada Rasulullah. Lepas daripada azan, sunat tu imam, sunat Bilal. Baik. Sunat tu imam, sunat Bilal pula. Sunat muazzin dan sunat juga kepada orang yang mendengar azan. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, yaqul kembali kepada al-muazzin wa sami', kedua-dua. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wad-darajata ar-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Baca molek tu Sayyidana Muhammadanil wasilah. Sebab tanwin berjumpa dengan mati selepas daripada dia. Ya, tanwin ni asalnya dia nun mati. Tanwin asalnya nun mati. Jadi alif lam pada al-wasilah, hamzah tu hamzah wasal, lang mati. Jadi bermakna nun mati, lang mati. Jadi apabila kita wasal gugur hamzah, tinggal nun mati, lang mati. Mana nun mati? Itu tanwin tu. Akan tanwin ni dia nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan la khattan. Nun yang mati yang berhubung pada akhir isim pada lafaz tapi tidak pada tulisan. Nun mati. Jadi apabila nun mati, lepas tu lang pula mati, maka di situ ada iltiqa as-sakinain. Maka kita kena baris yang pertama untuk lidaf iltiqa is-sakinain, untuk menolak berjumpa dengan dua yang mati. Kita nak letak baris mana? Kebiasaannya letak baris bawah. Sebab tu sehingga kan ada kaedah menyebut as-sakin idza hurrika bil kasrati. Huruf yang mati apabila dibariskan, maka dibariskan dengan kasrah. Kita baca kan Muhammadanil wasilata wal fadilata wad darajatar rafi'ata wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Okey, sama juga. Sunat baca ni lepas daripada selesai azan bagi orang muazzin dan bagi orang yang dengar azan. Allahumma ya Allah. Allahumma sanya ya Allahu. Buang ya. Lepas tu digantikan ya saat itu dengan lafaz dengan mim yang bertasydid. Jadi Allahumma ya Allah. Rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Tuhan kepada ini seruang yang sempurna. Ini seruang yang sempurna. Ini seruang yang sempurna, sebenarnya ada perbezaan di kalangan ulama. Apa maksud seruang yang sempurna? Seruang kepada kalimah tauhid. Sebahagian daripada ulama kata itu seruang yang sempurna. Tidak ada seruang yang sempurna melainkan seruang kepada kalimah tauhid, mengesakan Allah. Seruang yang sempurna adalah khilaf di kalangan ulama. Was-salatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan salat al-qa'imah bukan makna salat yang didirikan, ada makna yang lain. Tak apalah, kita malah nak bincang panjang lebar, sikit-sikit aja. Was-salatil qa'imah kita huraikan dengan makna yang biasa kita dengar aja. Was-salatil qa'imah, dan sembahyang yang akan didirikan. Ati, berilah sayyidana, penghulu kita Nabi Muhammad, al-wasilah, wasilah, wal fadilah, dan kelebihan. Wasilah ni satu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wad darajatar rafi'ah, dan darjat yang tinggi. Wa ba'athhu, dan bangkit olehmu ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maqaman, di tempat mahmudan, yang terpuji, alladhi wa'adta, yang engkau telah janji. Tempat yang terpuji, yang menjanjikan tu. Itu maksud dia. Jadi lepas daripada azan, sunat kita baca doa ni. Cuma dalam doa azan ni, yang perkataan sayyidina hak tu tidak ada dalam hadis. Hak tu tidak ada dalam hadis. Hadis yang ada dalam hadis adalah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Satu. Yang keduanya perkataan wad darajatar rafi'ah, walaupun masyhur tapi dia tidak sabit dalam hadis yang sahih. Perkataan wad darajatar rafi'ah walaupun masyhur perkataan ini, tapi dia tidak sabit di dalam hadis yang sahih. Baik.
Orang hak yang baca selepas daripada azan, doa ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida, sesiapa yang berkata ketika dia dengar azan. Nida makna azan. Dia katakan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kata Rasul, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Allah, halal bagi dia syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Seterusnya kata dia lagi, babu taharatil badani wathawbi wa mawdi'is salah. Okey, kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu bab pada menjelaskan suci badan, pakaian dan tempat sembahyang. Ada tak kitab tu? Ada sebut? Ada ya? Katanya, wa taharatul badani wal malbusi wa illam yataharrak bi harakatihi wa ma yamassuhuma wa mawdhi'is salati syartun li sihhatis salah. Okey, taharatu mubtada, syartun tu khabar. Wa taharatul badani, dan suci badan, tubuh badan kita, suci tubuh badan. Wal malbus, dan suatu yang dipakai, cakap kita pakaian. Suci tubuh badan, suci pakaian. Dia pakaian ni, ada pakaian kita hak yang bergerak dengan gerak kita, dan ada pakaian hak yang kita pakai tapi tidak bergerak dengan gerak kita. Okey, boleh faham. Kita ada benda pakaian hak yang kita pakai yang bergerak dengan gerak kita, dan ada pakaian hak yang kita pakai tidak bergerak dengan gerak kita. Baju gerak tak dengan gerak kita? Piyah gerak tak dengan gerak kita? Dan macam mana pakaian hak yang tidak bergerak dengan gerak kita? Pakaian hak yang tidak bergerak dengan gerak kita, katakanlah benda kain hak yang labuh, hak yang panjang. Dia pakai kain panjang, dia renek je, rendah je. Dia pakai kain saiz berapa kali double XL tak tahu, panjang. Jadi masa dia pakai, dia akan nak gulung dah. Bapak macam bucik beruk, tapi bawah tu panjang lagi, labuh lagi. Contohlah, pakai macam kain selimut dulu. Labuh lagi. Jadi hak yang atas ni memang bergerak dengan gerak dia, tapi hak yang bawah ni bergerak dengan gerak dia ke tak? Contoh, pakaian perempuan. Kain orang puan kan, kain orang puan, kain bayang orang puan kan, bawah ni panjang kan? Ke tak bisa tengok? Syafiq, tengok kan? Okey. Tengok. Bawah ni panjang kan? Gerak tak kalau dia gerak? Hak bawah tu tak gerak. Okey. Jadi kata dia, wa illam yataharrak biharakati, sekalipun tidak bergerak pakaian tersebut dengan gerak seseorang. Walaupun pakaian tu tidak bergerak dengan gerak dia. Maksudnya di sana ada pakaian yang dia letakkan pada tubuh dia bergerak dengan gerak dia, dan ada pakaian yang tidak bergerak dengan gerak dia. Sekalipun pakaian saat itu tidak bergerak dengan gerak dia. Dan wama yamassuhuma, dan perkara hak yang menyentuh ia, kembali kepada ma, huma akan keduanya, badan dan al-malbus. Benda hak yang bersentuh dengan badan dan dengan pakaian. Benda hak yang bersentuh dengan badan dan pakaian. Benda hak yang bersentuh dengan badan pakaian. Okay, kita tengok, kita sembahyang mana. Ada tak orang yang kena latar pakaian kita, ada kena, mungkin dinding pakaian kita ada kena. Betul tak gitu? Tubuh kita kena. Itu maksud ma yamassuhuma. Dia masuk tempat sembahyang. Lepas tu, wa mawdhi'is salah, suci tempat sembahyang. Kalau dia mari wa mawdhi'is salah, apa dah kita faham dah dalam perkataan ma yamassuhuma. Tapi wak mari pula perkataan wa mawdhi'is salah, sedangkan wa mawdhi'is salah masuk dah pada ma yamassuhuma, kerana wak mari pula kali kedua sebut pula adalah kerana benda ni penting. Benda ni tempat sembahyang penting, mu kena pastikan bersih. Ni semua sekali ni tiga perkara ni, suci tubuh badan, suci pakaian, dan apa hak yang menyentuh badan dan pakaian dan tempat sembahyang. Hak ni adalah syartun khabar bagi taharah, syarat li sihhatis salah, bagi sah sembahyang. Maksudnya antara syarat sah sembahyang adalah mesti kena suci badan, suci pakaian, suci tempat sembahyang daripada najis yang tidak dimaafkan. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Sebab di sana ada najis yang dimaafkan,
Dan di sana ada najis yang tidak dimaafkan. Okey je lah. Hak yang wajib kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, tak suci pun tak apa. Walaupun sebaik-baiknya kena sucikan lah. Tapi tak suci pun tidak menjadi masalah. Dia tidak menjadi syarat sah sembahyang. Walau qabada tarafa hablin. Sekiranya qabad. Apa benda qabad? Maksud benda qabad, tak Imam? Genggam. Ke tidak genggam? Mana genggam? Pegang. Genggam. Tarafa hablin. Hujung tali. Habl. Mana benda habl? Tali. Dia pegang hujung tali. Dia pegang hujung tali. Orang kata dia tali. Dia pegang hujung. Dia pegang. Tengah sembahyang pegang tali. Lepas tu, awrabaqahu ma'ah, ataupun mengikat ia, kembali kepada seorang, kembali kepada habl, ma'ahu bersamanya. Okey, saat ni pegang. Dia genggang ni. Dia genggang Yang kedua, dia ikat. Ikat di tangan ke? Ikat di kaki ke? Ada ke orang ikat gitu? Ada. Kalau pergi Mekah, dah kan dia bawa anak kecil. Anak kecil buah macam mak dia. Contoh. Jadi, masa ayah tengah sembahyang saat ni, jadi ayah pun ikat tali tangan, lepas tu ikat tali di anak dia. Di Mekah biasa gitu. Dia ikat tali gitu, tak boleh lepas. Faham? Syafiq pun tengok tak Syafiq masa pergi Mekah? Tengok? Ya, tak Tengok? Lepas tu, wa tarafuhul akharu muttasilun binajas, ataupun binajis, boleh belaka lah. Dan tarafnya al-akharu, hak yang satu lagi, taraf hak yang lagi, hujung hak yang lagi, hak lain muttasilun, berhubung, bersambung, binajisin, dengan najis. Dia pegang tali ni. Ni pegang tali ni. Hujung tu sambung dengan najis. Dia pegang benda ni, hujung tu sambung dengan najis. Ataupun diikat tali ni, hujung tu sambung dengan najis. Nampak? Maka jawab bagi law lam tasihha salatuhu. Tidak sah sembahyangnya. Maksudnya nak khabar? Nak khabar mana? Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang hak yang sembahyang mesti kena suci daripada najis. Tidak sah sembahyang kalau dia menanggung najis, ataupun dia menanggung perkara yang tidak najis tapi perkara tu berhubung dengan najis. Baik. Kita sembahyang pakai spekar. Ini spekar. Pada spekar ni ada tak cicak. Tak cicak dalam mazhab Imam Syafi'i tidak dimaafkan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang tu imam saat ni tu tidak sah. Sebab apa? Sebab berhubung, maksudnya benda dia telah mengikat benda pada tubuh dia, yang mana benda tu berhubung dengan najis. Faham? Faham lagi? Tu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dah ada tak pandangan hak yang kata sah? Dalam bab fiqh ni luas. Dalam bab mazhab Imam Syafi'i, kalau bab najis memang cukup sempit. Maksudnya memang cukup sempit lah dalam mazhab Imam Syafi'i dalam bab najis. Dah kita nak bincang mazhab Imam Syafi'i, kita kena bincang mazhab Imam Syafi'i. Tapi daripada sudut ihtiyat, bab ibadat memang mazhab Imam Syafi'i cukup ihtiyat. Okey. Cuma dalam kitab disebut lagu mana dalam kitab? Dalam kitab disebut. Dalam kitab besar-besar dah disebutkan dia. Kalau tali ni, kita pegang tali tengah sembahyang, yang mana tali saat itu ikat di perahu besar. Dalam perahu ada najis, maka tak ada masalah, tak batal sembahyang. Kalau dalam perahu ada najis, tak ada masalah. Okey, kita sekarang ni kalau kita pakai spekar ni, kita ikat di tubuh kita spekar ni, kita gantung di tubuh kita spekar ni. Lepas tu dia pergi ke benda employer tau. PA. Dia panggil dia panggil. Oh, aku dak pandai sebut. Dia panggil dia PA. PA system. Okey. Jadi atas tu ada tak cicak. Lepas tu waktu pula sambung dengan wayar habis. Atas ni tak cicak. Oh, jadi tak boleh pakai langsung batal. Tak, bukan gitu.
Jangan kata gitu. Tu tak kena. Faham? Jangan dengar sini je. Dengar sini ngatuk. Lepas tu kita buat jatuh aku. Tak biar kita cerita. Oh, dia kata tak boleh. Ustaz kata dia pakai benda ni. Sebab benda. Sebab ni sambung dengan PA system tu. PA system atas tu ada najis. Kalau tak ada pun kat gigi sambung wayar kat PA system. Guna gigi ni. Naik atas ni, atas taik burung. Bawah ni taik orang. Macam-macam. Oh, tak kena gitu. Sebab tu nak contohkan saat ni. Perahu. Tali dalam kitab mazhab Imam Syafi'i disebut tali yang terikat ikat dengan perahu, lepas tu ikat dengan kita. Dalam perahu saat ni tu ada najis, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Okey, jadi masalah wayar ni, jadi kita kena ambil hak yang dekat dengan kita saja, hak yang atas PA system ke, hak yang lain apa semua sekali tu, hak tu tak kira belaka. Faham tak lagi? Kalau kira belaka, nak pegang tiang. Mu sembahyang tepi tiang nak bangun daripada tu, kalau nak tukar dengan tiang tak boleh. Sebab benda? Sebab kalau pegang tiang, jadi atas-atas ni tak cicok apa sekali, batal sembahyang mu. Tak ada ulama yang kata gitu. Oh, teruk sungguh, dak lalu gitu. Okey, jelas tak? Baik. Katanya walau tanajjasah ba'du bisatin, dan sekiranya terkena najis sebahagian daripada hamparan. Cakap kita jadah, mudah. Bisat, hamparan kapek, permaidani. Betul tak permaidani? Ada tak? Betul. Hamparan. Rasa betul dah. Tak ingat. Iyalah. Dia bisap, maksudnya hamparan macam ke kapek-kapek tu, bisap lah tu. Faham tak, Mi? Contoh jadah ke tikar ke sama lah. Ada lah kena najis sebahagian lah, bukan semua sekali, sebahagian. Tapi fasalla ala mawdi'in tahirin minhu, tapi dia semayang di atas tempat yang suci daripadanya. Tapi dia semayang kawasan suci, memang ada lah kena ni mutah kucing sini tapi dia jenis kleksa. Dia tak basuh pakai ni, tapi bayang alik kanan, mutah kucing duduk alik gigi. Allah dah lalu kleksa sungguh. Contoh je. Maka fasalla ala mawdi'in tahirin minhu, tapi wa taharraka al-baqi, bergerak hak yang baki tu, gerak masa dia gerak saat dia tu, gerak belaka, gerak. Jadi nipi kan, kalau jadah nipi, tepat nipi, kalau kita gerakkan dia gerak belaka kan, ke tak perasan? Perasan tak? Kalau kapek besar memang tak gerak lah. Tu imam tu besar pun tak gerak kalau duduk atas kapek besar ke kan dia? Besar kata orang kecil. Jadi kita kan ambil dia buat serebang gini, buat jadah, gerak tak? Gerak. Kesok situ, kesok sini kan. Tapi dia tidak menanggung sebab benda tu duduk bawah dia. Dia tidak menanggung sebab tu benda tu duduk bawah dia. Kesok situ, kesok sini. Aw ala saririn, ataupun dia semayang di atas sarir. Ataupun dia semayang di atas sarir. Di atas benda? Di atas sarir ni katil. Tu sarir hak panjang tau. Kadang-kadang kita buat tempat duduk, buat tidur, tu sarir tu katil, ataupun benda kursi panjang, tu sarir lah. Di semayang atas tu lah. Sarir qawaimuhu ala najisin. Qawaimuhu mubtada, ala najisin khabar. Kaki-kaki bagi sarir tu duduk atas najis. Kaki duduk atas najis. Maksud dia kaki duduk atas najis, kaki dia saat ni tu duduk dalam najis tu, tergelang dalam tai kambing ni. Mana ni? Buat meja dalam kandang kambing, bawah tu bahang kambing lepok, mi duduk atas. Bersih tapi bersih atas tu. Wa huwa yataharraku biharakati, dan iaitu kembali kepada sarir, bergerak dengan geraknya. Katih zu buat ngorek tak remah tu. Gerak gonjang. Mayami pula naik atas tu besar. Kau gonjang katih, gerak, ngorek gerak. Contoh kan. Tapi bawah tu kaki memang kena najis, tapi tak kena dia pun. Dia semayang tempat bersih. Jawab kepada dua masalah, jawab bagi kedua masalah, sahhat salatuhu. Sah ke tak semayang? Sah, jangan kata tak sah. Sah semayang. Sebab apa? Sebab dia tidak bersentuh dengan najis, dan dia tidak menanggung najis,
Dan dia tidak menanggung perkara yang berhubung dengan najis. Sah sembahyang. Habis. Seterusnya katanya, ma yu'fa anhu minan najasati wa ma la yu'fa anhu. Perkara yang dimaaf anhu daripadanya daripada ma. Apakah ma? Bayang minan najasah. Maksudnya najis yang dimaafkan. Wa ma la yu'fa anhu, dan perkara yang tidak dimaafkan. Di sana ada najis yang dimaafkan dan di sana ada najis yang tidak dimaafkan. Wan najasatu ghairud dami, boleh baca ghairad dami, boleh baca. Kalau ghairu kita buat jadi na'a. Kalau ghaira jadi hal. Najis yang selain daripada darah, najis yang selain daripada darah. Okey. Darah taruh tepi dulu. Nanti kita bincang pasal darah. Kita nak bincang najis yang selain daripada darah. Illam yudrikha tarfun. Jika tidak didapati akan dia oleh tarfun, oleh mata. Maksudnya mata kasar tak nampak sebab sikit sangat, kecil sangat, tu maksud dia. Najis tak ni tu, selain daripada darah lah. Mata kasar tak nampak pun sebab kecil sangat. Ada tak benda tarik siapa punya berok tengah ikut redang tu. Contoh, pampersnya pergi buang tepi jalan dia buang. Tarik ada lagi di pampers tu. Cari pula, tiba-tiba lalat mari. Ada lalat hijau besar ni, jijak atas tu. Lepas dia jijak, dia pun duduk kucar-kucar dengan kaki dia, dengan tu dia pun terbang. Pak, dia injak atas hidung mi. Contoh, injak atas hidung mi. Tapi tak nampak pun, tak ada sikit pun. Kau nampak penuh tarik duduk di hidung, tu lain kan, dia tak nampak. Mi pun ambil handset, tengok. Ada tengok dia cium mi? Tak ada pun. Tak ada pun. Tapi dia najis tak ditarik, tak tu cair, mesti lekat di kaki dia kan. Tapi sikit, maka dimaafkan. Jelas tak? Kalau dia bawa supik ya mi, tu lain ya mi. Bawa supik, bawa guni meh tu. Tu lain ya. Katanya wan najasatu ghairud dami illam yudrikha tarfun yu'fa anha. Illam yudrikha tarfun yu'fa anha. Dia jika tidak tidak didapati oleh mata, maka dimaafkan daripadanya. Dia wan najasatu ghairud dam fihi tafsilun. Tu khabar bagi najasah. Padanya ada perincian. Bagaimana perincian dia? Jika tidak dapat dilihat oleh mata kasar, jawab bagi in yu'fa. Yu'fa fa'il mudhari' bina pula. Fa'il mudhari' betul, bina majhul jazam, sebab jawab bagi in alamat jazam dia adalah hadzaf huruf illah. Asalnya yu'fa. Dimaafkan daripada najis tersebut. Dimaafkan. Najis tapi dimaafkan. Tapi wa in adrakaha lam yu'fa anha. Jika didapati akan najis tersebut dengan mata kasar, adraka, fa'il bagi adraka, takdir huwa kembali kepada tarfun, ha maf'ul bih kembali kepada najasah, jawab bagi in lam yu'fa anha, tidak dimaafkan daripadanya. Jadi kalau didapati oleh dengan mata kasar, maka tidak dimaafkan. Baik, banyak sangat. Saat ni lalat, ni bukan lalat. Benda yang binatang besar sikit ni, kabur ni. Dong punya terjun dalam tahi. Penuh tahi tu. Hak warna kabur warna hitam tu jadi hitam kuning jadi. Dia pun terbang. Kejam mi, dia tahu kawan nak kawan ngemi kok. Belapang atas muka. Kena. Kuning sia kena atas muka. Masuk kohong. Contoh kan ni. Najis tak ni? Dimaafkan ke tak? Tidak dimaafkan. Illa an dami baraghitha. Melainkan walaupun banyak, walaupun dapat dilihat dengan mata kasar, kalau dia saat itu adalah darah baraghith. Baraghith jamak daripada burghuth. Kalau kita kata ni pirah. Kalau darah pirah, dimaafkan. Tu kau apa dah jang wa qummalin, dan darah kutu. Kutu.
Dia bararis, kita kata kutu babi. Kutu babi kita cakap kita kan. Duduk di kambing pun kita kata kutu babi. Duduk di mata kita pun kutu babi. Kutu babi tu punya. Untuk pirah kan pirah kita. Pirah sama kan? Sama je. Ingatlah ai. Qummal. Kutu lah. Orang-orang Terengganu kata kutu. Tahu tak kutu duduk mana ni? Kutu hok duduk atas kepala tu. Tu. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya. Mimma la nafsa lahu sa'ilah, daripada binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Darah yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Maka fayu'fa an qalilihi wa kathiri, maka dimaafkan sedikit dan banyak. Tu sikit pun maaf, banyak pun maaf. Wa in intashara bi'araqin, sekalipun intashara ni maksud tersebar. Kita nak tahu mana benda? Allah Rabbi. Merebok. Merebok bi'araqin, dengan peluh. Merebok dengan peluh. Betul kita cakap merebok ke? Kita cakap benda? Mengalir. Mengalir dengan peluh. Boleh lah. Mengalir dengan peluh. Orang binjar atau mengalir dengan peluh. Jadi mengalir dengan peluh. Okey. Jadi kalau darah pijak, darah kutu babi, kutu kambing. Jadi kalau dimaaf, sikit pun dimaaf, banyak pun dimaaf. Walaupun campur dengan peluh, tetap dimaafkan. Sebab benda tu umum balwa nama dia. Payah untuk dijaga. Wa ammad damu wal qayhu. Nanti kita sambung semulalah. Pada minggu-minggu akan datang pula insya-Allah. Jadi pada malam ni sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada akan datang. Jadi untuk malam ni sini dulu. Dan kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincang pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat. Dan semoga Allah Ta'ala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.